Sekarang, pakailah cincin itu. Kau sekarang digelar orang minyak. Selepas selesai pembikinan filem Bujang Lapuk, P.Ramlee seharusnya sudah mula membuat penggambaran untuk filem Orang Minyak kira-kira 2 minggu yang lalu, iaitu pada awal November 1957. Tetapi beliau merasa ragu-ragu kerana Orang Minyak yang betul-betul masih berleluasa di Singapura ketika itu. Selain itu, asal-usul Orang Minyak itu masih dalam penyiasatan dan P.Ramlee juga agak takut sekiranya Orang Minyak itu akan datang ke rumahnya. Namun demikian, S. Sudarmatji sebagai penolong pengarah berpendapat bahawa perkara itu tidak mungkin terjadi dan dia sentiasa memberi perangsang kepada P.Ramlee untuk meneruskan pembikinan filem tersebut. Menurutnya, mungkin Orang Minyak itu akan datang menemui P.Ramlee dan memberikan ucapan tahniah. Buktinya sekarang sudah terbukti apabila filem itu benar-benar menjadi, malah turut menerima beberapa anugerah dan pencapaian yang membanggakan. Sebenarnya, pembikinan filem ini dibuat mungkin kerana berlakunya beberapa kejadian sebenar di Singapura ketika itu, di mana munculnya Orang Minyak dan heboh diperkatakan. Malah ada ura-ura yang mengatakan bahawa syarikat perfilman Cathay Cross Film ingin mengeluarkan sebuah filem mengenai Orang Minyak yang diarahkan oleh L. Krishnan. Berikutan hal itu, syarikat perfilman Malay Film Production turut berminat ingin mengeluarkan filem yang bercorak serupa. Kisah yang ditulis oleh Teuku Jaafar ini bukanlah berlaku di zaman moden seperti yang dikeluarkan oleh Cathay Cross Film, tetapi membawa kita ke zaman awal kurun ke-20, iaitu bagaimana wujudnya makhluk Orang Minyak. Filem yang diarahkan oleh P.Ramlee sebagai pengarah dan S. Sudarmatji sebagai penyusun dialog mengetengahkan banyak pengajaran yang boleh dijadikan iktibar. Antaranya, jangan suka menghina sesama makhluk. Apabila sudah mendapat apa yang dihajati, jangan lupa daratan dan berlagak sombong, yang mana akibatnya membawa kecelakaan dan kemusnahan diri sendiri. Dalam memilih pelakon, Saleh Kamil telah diberikan peranan sebagai musuh ketatnya dan 2 orang pelakon baru diperkenalkan, iaitu Sri Dewi sebagai Afida dan Marion Wallace membawa peranan Sri Bunian. Pada mulanya, P.Ramlee berhasrat ingin mengambil Siti Hawa Majid, iaitu seorang juruhebah di RTM, memegang peranan Puteri Bunian atau Afida. Tetapi hasrat itu tidak menjadi kenyataan. Filem yang memiliki dialog yang cukup hebat ini telah dihasilkan dengan begitu berkesan sehingga membolehkan Orang Minyak ini dianggap salah sebuah filemnya yang terbaik di samping Penarik Beca, Semerah Padi, Panca Delima dan Antara Dua Darjat. Ya, akulah si Bongkok. Akulah si Bongkok yang dikau haramkan meminyak bumi Tualang 3. Tetapi kini aku dikau sembah-sembah, aku diagung-agungkan sebagai raja. Sebab apa? Sebab wajahku tak seburuk dulu, sebab aku cantik berpakaian indah. Jujurkah dikau hidup sebagai manusia? Menurut Fadli Al-Akiti, iaitu seorang penulis, pengkritik filem serta pegawai perancang bahasa Dewan Bahasa dan Pustaka, di dalam ulasannya mengenai Sumpah Orang Minyak, P.Ramlee dianggap mungkin membuat rujukan menghasilkan filem Sumpah Orang Minyak terhadap legenda filem Jerman iaitu The Hunchback of Notre Dame karya Victor Hugo yang diterbitkan pada tahun 1956. Watak Quasimodo di dalam novel Hugo ini dilihat bersamaan dengan si Bongkok yang sering dicemuh masyarakat umum kerana penampilannya yang tidak sempurna. Selain itu, adegan yang melibatkan si Bongkok didera, kemudian diselamatkan oleh Afida dan memberikannya air minuman juga merupakan adegan yang diambil dari filem tersebut. Satu lagi unsur klasik dari Eropah yang dapat dilihat mempengaruhi filem ini ialah La Belle et la Bête, iaitu sebuah kisah pencintaan di antara seorang gadis cantik dengan seorang lelaki berwajah binatang. Kisah yang ditulis oleh seorang novelis Perancis pada tahun 1756 ini mempunyai elemen yang sama dalam filem Sumpah Orang Minyak, apabila si Bongkok menghadiahkan Afida sebuah lukisan cantik dengan judul Gadis Cantik dan Binatang.
Lukisan itu memaparkan wajah cantik Afida dan wajah tidak sempurna si bongkok. Manakala alam gaib atau alam bunian pula diilhamkan melalui filem Wizard of Oz, lakonan bintang terkenal Judy Garland pada tahun 1939. Seterusnya, watak si bongkok menjadi kecil adalah sama seperti yang terdapat dalam adegan Thief of Baghdad, dan adegan yang serupa juga terkandung dalam Abu Hasan Pencuri. Sulaman kisah-kisah fantastik klasik dari Eropah ini disatukan P. Ramlee di dalam filem Sumpah Orang Minyak, dan kemudiannya pula dipadukan dengan kisah legenda makhluk gelap di alam Melayu yang dinamakan sebagai Orang Minyak, telah menjadikan filem ini diminati ramai orang sehingga ke hari ini. Kehebatan P. Ramlee mengarahkan filem ini tidak sia-sia apabila filem ini mendapat beberapa anugerah seperti filem terbaik, pelakon terbaik dan lagu kedua terbaik menerusi anjuran majalah Kisah Bintang dan filem. Manakala dari segi teknikal dan fotografi hitam putih terbaik telah dibenangi oleh A. Bakar Ali di Festival Filem Asia Pasifik ke-5 Manila pada tahun 1958. Antara beberapa fakta menarik mengenai filem ini adalah kerana filem ini juga L. Krishnan terpaksa menggunakan tajuk Fatimah ketika membuat penggambaran Orang Minyak bagi mengelirukan pihak MFP. Begitupun juga kedua-dua filem tersebut mendapat sambutan box office. Filem ini juga merupakan filem pertama P. Ramlee memenangi anugerah. Bagi anugerah teknikal dan fotografi hitam putih terbaik, Saloma menerima anugerah bagi pihak A. Bakar Ali di Manila, Filipina. Filem ini juga merupakan filem ketiga P. Ramlee menggunakan A. Bakar Ali sebagai jurugambar selepas Panca Delima, Bujang Lapuk, serta filem ketiga MFP memenangi anugerah di Festival Filem Asia Pasifik selepas Hang Tuah dan Anakku Sazali.